Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi Allah mempertemukan kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian. Diharapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat sejahtera di samping keluarga yang tercinta. Baik, seperti biasa insya-Allah sambungan kita untuk hari ini adalah daripada ayat 158 sehingga 165 dari surah Ali Imran. Jadi bagi teman-teman yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 71. Saya mencadangkan menggunakan Al-Quran Rasam Usmani. Bagi yang teman-teman tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, insya-Allah ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca akan dibawa sebentar saja lagi di layar masing-masing. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan ini menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam daripada awal sehinggalah ke akhir rancangan kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita semua, bukan sahaja di dunia, malahan juga di akhirat. Baik, sebelum kita mulakan, seperti biasa pengerasnya sahabat-sahabat, jangan lupa kita tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita yang tersayang. Semoga mereka juga akan insya-Allah mendapat sedikit sebanyak manfaat dan memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dah bersedia ke belum kita nak mula ni? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Sebelum itu, saya nak menyapa beberapa teman-teman kita. Kalau saya tak sempat nak menyapa semua, saya mohon maaf. Kita ada Siti Ramlah, Umi Kalsum, Mardiah, Zainab, Rohizah, Muslimin, Warsina, Norsiah, Syahbanun, Nenda, Rohizah, dan ramai lagi, Syarifah, Noraini, dan ramai lagi teman-teman kita yang lain yang saya tak sempat nak menyapa, saya mohon maaf. InsyaAllah di ruangan yang lain saya sapa teman-teman kita juga yang bersama dengan kita. Baik, dah bersedia? Kalau dah bersedia, perbetulkan kedudukan. Kalau nak ambil air, silakan cepat-cepat ambil air kat dapur. Kalau dah ada dah, Alhamdulillah. Kita terus mula masuk kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, selalu saya ingatkan Hamzah dan Ainnya diberikan perbezaan. A dengan Au. A'u. Zu di hujung lidah. Billah. Lafzu jalalah dibaca nipis, dua harakat. Minasyaitan. Dua harakat. Nirrajim. Dan ditutupkan di akhirnya, rapatkan mulut. Menyempurnakan huruf mim. Tapi jangan tutup awal. Contohnya nirrajim. Itu tak betul. Nirrajim. Di akhir baru tutup. Sempurnakan bunyi mimnya dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita langsung masuk kepada ayat 158 surah Ali Imran. Walaim. Di sini kita dah jumpa awal-awal lagi hukum nun mati bertemu mim. Siapa ingat? Saya duk bagi tahu selalu dah ni. Siapa ingat, siapa tak ingat jangan bimbang, saya bagi tahu lagi. Saya bagi tahu lah, saya tidak akan pernah letih untuk berkongsi ilmu ini dengan sahabat-sahabat. Yang mana yang dah tahu pun tak apa, kita ulang dan ulang sehingga ia benar-benar tertanam dalam benak fikiran kita hukumnya dan cara bacaannya. Yang mana tak ingat, suka saya maklumkan, ini hukumnya idgham bi gunnah. Apa maksudnya idgham bi gunnah? Masuk beserta dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Asalnya hamzah bertemu nun bunyi in, tapi bila datang mim kena masuk terus ke mim itu dengan dengung. Walaim 2 harakat, barulah mutum. Tum, izhar syafawi di sini. Jangan dipanjangkan. Jangan pula kita baca mutum. Tak betul. Mestilah mutum. Just begitu saja. Dan juga bukan mutum. Ramai baca mutum. Bukan tum tapi tum. Ya. Ta baris depan bunyi tu. Bila bertemu mim jadi tum.
Au qutiltum. Qutil, bukan kutil. Ramai baca til. Tapi yang sebenarnya adalah til. Tum. Sama seperti ini. Izhar syafawi. Izhar syafawi di dalam Al-Quran Rasam Usmani. Mim matinya diberikan tanda mati. Wa ilallah. Lafzu jalalah, perkataan Allah. Kalau datang sebelumnya baris fathah atau dhammah, dibaca tebal kadar 2 harakat. Wa ilallahi tuh ha pedas di sini. Syarun. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak. Fabima bukan fabima. Jangan nganga luah gitu. Jadi kalau nganga luah itu bunyi Melayu, dia kena bunyi kearaban. Huruf bahasa Arab Al-Quran ini merupakan bahasa Arab. Fabima ha pedas. Bukan roh tapi matim. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah berlaku dalam 2 keadaan, sama ada nun mati bertemu mim, iaitu 4 huruf, ya wa mim nun, iaitu nun mati bertemu dengan salah satu 4 huruf tersebut, ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Kalau nun mati di dalam Al-Quran Usmani, bagi hukum idgham bi gunnah, nun matinya kosong, tidak ada tanda mati. Dan manakala tanwin di bawah atau di atasnya tidak selari, dia nanti sahabat-sahabat akan jumpa tanwin dalam Al-Quran yang selari. Sebagai contoh di sini, nampak tak atas dengan bawahnya selari? Piramli kata siapa tak nampak, siap. Ya, di sini tidak selari, atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang. Nampak tak perbezaannya? Bukan dia sengaja tulis begitu, tidak. Dia ada tujuan dia nak memaklumkan kepada kita bahawa hukum di situ adalah hukum yang berbeza. Walaupun kedua-duanya tanwin baris 2, tetapi ini hukumnya lain dan ini hukumnya lain. Apa hukum ini? Sekejap lagi saya maklumkan. Di sini hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Daripada tin jadi tim. Tim gitu ya. Kemudian minallah. Di sini sekali lagi lafzu jalalah datang sebelumnya baris fathah, dibaca tebal 2 harakat. Hi jangan lambat nak masuk ke lin itu. Lam baris bawah bertemu nun asal punya bunyi lin. Tapi bila datang ta jadi hukum ikhfa hakiki. Lin 2 harakat. Talahum. Dan kemudian waqafkan hum. Kalau nak waqaf, kalau nak wasal pun sama hum. Izhar syafawi. Di sini ada waqaf sili. Afdal dilanjutkan, tetapi kalau nak berhenti pun tidaklah menjadi kesalahan. Kemudian kalau sahabat-sahabat nak pilih untuk waqaf, tidak terus pada walau kun. Sekali lagi di sini kita jumpa nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Tafadhan, dha makhrajnya di, kalau boleh saya tunjukkan. Makhrajnya itu pastikan hujung lidah itu dha, dhu. Fadhan, gitu ya. Kemudian ghalidhal, li 2 harakat. Dhal, qalbi la. Di sini hukum ikhfa la. Asalnya lam beri atas bertemu nun bunyi lan. Tapi bila datang fa merupakan salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Mungkin sepanjang saya memberikan perkongsian ini, sahabat-sahabat ada yang tolong tulis ya poin-poin yang penting. Di sini hukumnya ikhfa hakiki 2 harakat. Lam faddu dhu. Makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah kita ini kanan atau kiri bawa. Kalau kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. Dhu. Lam faddu min. Di sini hukum izhar halqi. Baik sahabat-sahabat perhatikan perbezaannya. Nun mati di sini ada tanda mati. Nun mati di sini tak ada tanda mati. Ini saya beritahu tadi hukum idgham bi gunnah. Ini hukum izhar halqi. Sama juga di sini fadhan tanwin yang selari bertemu ghain. Izhar halqi ada 6 huruf, iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah atau ha atau ha atau ain atau qain atau kha. 6 huruf. Huruf yang daripada qalqalah ini dia panggil izhar halqi. Min izhar halqi maksudnya jelaskan saja, jangan dipanjangkan dan jangan didengungkan. Min haulik ada hamasnya kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf.
Kalau nak sambung, haulika itu kalau nak wasal. Kalau nak waqaf, haulik, gitu. Kemudian fa'fu anhum, izhar halqi. Sekali lagi, nun yang ada tanda mati, mim yang ada tanda mati, izhar syafawi. Fa'fu anhum wastaghfir. Ra di sini jadi nipis. Jangan kita baca wastaghfir. Itu ra jadi tebal. Salah ya. Ini fir. Lahum wasyawirhum. Sama juga ra di sini jadi nipis. Hum fil amr. Baik, kita cuba bacakan bersama-sama. Walaim muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Baik, ra di sini jadi tebal. Sahabat-sahabat, kalau merasakan perkongsian saya ini terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang. Fokus dahulu, stay fokus, dan juga cuba ingat dan buat catatan. Sebab itu saya sangat menggalakkan sahabat-sahabat tulis poin-poin yang penting. Sebab bila kita tulis dan pertama kita dengar, kita ikut baca dan kita ikut tulis, dia akan menambahkan lagi kekuatan ingatan kita kepada pelajaran tersebut. Dan kalau sahabat-sahabat rasa terlalu banyak juga, jangan bimbang, insya-Allah ada caranya untuk belajar balik satu persatu cara dan hukum-hukum tajwidnya dengan cara yang mudah. Dan saya mohon maaf ya kalau saya memberikan penyampaian ini terlalu perlahan. Kadang orang suka baca laju. Biasalah orang ni kerana ada yang dah pandai, dia tak maulah terlalu detail begini. Dia nak kalau boleh tu baca saja, tak perlu terang pun tak apa. Tapi saya lebih suka memilih untuk saya menerangkan satu persatu kerana ada di kalangan kita mungkin yang perlukan bantuan yang demikian ya. Saya harapkan sahabat-sahabat yang dah advance itu bersabar dan insya-Allah cuba untuk juga mengikuti pelajaran. Dan juga untuk sebelum kita meneruskan sambungan bacaan ayatnya, boleh tak saya minta sekali lagi sahabat-sahabat yang merasakan perkongsian ini bermanfaat, pakat ramai-ramai kita tekan button share, kita kongsikan dengan mereka yang kita sayang insya-Allah ya. Baik, kemudian kita lihat sambungannya. Fa'idha zal. Sama seperti huruf dha tadi. Zal. Hujung lidah mesti keluar. Dha, za, zi, zu. Za. Fa'idha dia keluar menyentuh dua gigi atas. Fa'idha azam. Ini huruf zai pula. Jangan confuse za dengan za. Sahabat-sahabat yang merasakan inilah masanya untuk memperbaiki makhraj huruf. InsyaAllah nanti selepas kita baca ramai-ramai, saya akan kongsikan bagaimana sahabat-sahabat dapat belajar balik dan membezakan keseluruhan huruf-huruf kecuali terutamanya huruf-huruf yang hampir sama kedengaran. Ini huruf za, ini za. Dengar nak samakan? Za. Tetapi ada bezanya. Biasalah kita orang Melayu ini kita ada za saja. Dia tak ada za, tak ada. Tapi huruf hijaiyah dia ada huruf-huruf yang hampir sama kedengaran. Jadi kena perbetulkan. Kerana apa? Kerana kesalahan tertukar huruf merupakan kesalahan besar yang merupakan hukumnya haram. Hukum haram beratlah. Kalau hukum dalam Islam ni ada 5 hukum. Harus, wajib, sunat, haram, makruh. Kalau haram itu berdosa, ya? Kalau buat berdosa. Kalau kita tinggal kita dapat pahala. Maksudnya kalau kita dapat baca dengan betul dapat pahala. Tapi kalau baca silap dapat dosa. Kita baca Quran tujuannya nak bagi dapat pahala. Tapi baca salah, boleh dosa. Rugi saja. Pahala tak dapat, dosa pula tambah. Jadi hati-hati. Jangan sampai tertukar makhraj. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ. Ta nak kefa jangan lambat. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
Di sini waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh waqaf. Di sini lafz jalalahnya dibaca tebal kerana datangnya fathah sebelumnya. Dan bila kita pilih untuk waqaf di sini, kena waqaf dengan sekurang-kurang 2 harakat. Ala Allah. Jangan pula kita berhenti. Ala Allah. Itu tak betul. Kalau kita pilih untuk wasal, ala Allahi in, hi in, terus masuk ke in itu. Dan didengungkan di sini, in nun sabdu. Kalau jumpa nun ataupun mim yang bertanda sabdu begini, jangan lupa hukumnya wajib dengung 2 harakat. Innallah. Lafz jalalah sekali lagi dibaca tebal 2 harakat. Ha ni ha besar, ini ha pedas. Ha yuhibbul mutawakkilin. Di sini nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Asalnya in, tapi di sini kena baca iya. Di sini ikhfa, nun mati bertemu sad. Sad merupakan salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Yansurkumullah. Lafz jalalah kalau datang sebelumnya baris dhammah, sama seperti datang sebelumnya baris fathah, dianya dibaca dengan tebal 2 harakat. Hu fala ghaliba lakum. Cuba kita dengarkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Boleh? InsyaAllah kita teruskan. Wa sekali lagi idgham bi gunnah di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Yakhdhulkum zul. Bukan zul tapi zul. Kum, bukan kum tapi kum. Faman. Di sini sekali lagi ikhfa hakiki. Zalladhi lam itu bersabdu. Yang ikhfa hakiki 2 harakat. Surukum. Di sini idgham mislan saghir dibacakan dengung 2 harakat. Mim mati bertemu mim. Mim matinya tidak diberikan tanda mati dan mim yang keduanya diberikan sabdu. Itulah tanda sahabat-sahabat untuk kenal idgham mislan saghir. Cara bacanya dengan dibaca dengung 2 harakat. Yansurukum. Kemudian nun mati bertemu ba. Di dalam Al-Quran As-Samusmani, nun mati yang diberikan tanda mim kecil yang ekor mimnya ke bawah datang selepasnya huruf ba, itulah hukum iqlab. Iqlab maksudnya menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Bagaimana cara bacaannya? Bibirnya hampir bersentuhan saja. Min dengan kadar 2 harakat. Jangan lupa. Min ba'dih. Kalau pilih untuk waqaf, di ha itu walaupun berbaris tetapi diberikan tanda mati mendatang ataupun sukun mendatang kerana waqaf. Kalau pilih untuk wasal, dia jadi min ba'dihi wa 'ala Allah. Ya, itu kalau nak wasal. Kalau pilih untuk waqaf, ba'dih, kemudian di sini ada qaf lam ya, waqaf qili namanya. Boleh berhenti, boleh terus, tapi berhenti itu lebih baik. Kemudian terus ibtida. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Kemudian di sini ma'ari li sukun, waqaf mestilah sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula ada yang berhenti. Falyatawakkalil mu'minun. Itu salah. Mestilah mu'minun baru berhenti. Kemudian wa ma kana linabiyyin. Tekankan dia itu bersabdu. Linabiyyin. Yin, izhar halqi di sini. Tanwin bertemu hamzah. Tengok tanwinnya selari. Ya, bertemu hamzah. Linabiin ay. Di sini nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Mata kena bergerak cepat. Bila kita sebut
Linabiyin. Hamzah baris atas bertemu nun, kita dah nampak dah. Kena tengok dia nak masuk huruf apa cepat. Jadi mata bergerak dahulu, mulut ikut kemudian. Kalau lambat jadi linabiyin ay. Rupanya nak masuk ya. Jadi lambat. Jangan buat macam tu. Mata pergi dulu tengok dia nak masuk apa. Ay yaghul. Yaghul. Kemudian وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ta marbutah bila kita waqaf dia tukarkan menjadi ha. Ha besar bukan ha yang pedas itu. Cuba kita dengarkan. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Baik, kemudian sahabat-sahabat boleh terus kepada thumma tuwaffa. Dengungkan di situ dua harakat. Wajibul gunnah. Saya beritahu tadi mim sabdu dengungkan. Thumma tuwaffa kullu nafsim. Di sini idgham bi gunnah, dengungkan dua harakat. Simma kasabat. Ada bunyi anginnya. Bat. Wahum idhar syafawi. Mim mati ini ada tanda mati, jangan panjang. Sebut saja hum, terus masuk. La yuzlamun. Dhad saya dah bagi tahu tadi makhrajnya di mana, di hujung lidah itu mesti keluar. Yuzlamun. Kemudian sama juga di sini ma'aril lisukun mestilah dipanjangkan sekurang-kurangnya dua harakat. Afamanit afama semuanya satu harakat, tiga huruf ni afamanit tabarid jangan berikan pantulan. Dhad bukan huruf qalqalah, jangan baca afamanit tabarid itu tak ada, salah ya. Siapa berikan pantulan pada huruf dhad kena rotan. Salah ya, salah. Jangan berikan pantulan. Dhad bukan huruf qalqalah. Ridwan Allah. Di sini dibacakan tebal. Datang sebelumnya baris fathah. Dua harakat. Hikama. Ini nun mati bertemu ba. Iqlab. Sekali lagi kita jumpa ni. Dua kali dah kita jumpa iqlab. Di sini pun sama. Kama. Bibirnya hampir bersentuhan saja. Ba. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Abisa khatim. Di sini hukumnya idgham bi gunnah dengung 2 harakat. Minallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hi wa ma'wa 2 harakat. Hu jahannam. Nun sabdu di sini. Ramai orang baca macam mana? Wa ma'wahu jahannam. Jahannam. Itu salah. Yang betulnya wa ma'wahu jahannam. Dengungkan dulu di sini 2 harakat wajibul gunnah. Jangan kita buat silap lagi. Siapa itu namanya lahnul qafi, kesalahan yang tersembunyi, tetapi makruh dilakukan. Walaupun tidak sampai jatuh haram, tapi cuba elakkan daripada melakukan kesalahan demikian. Cuba kita dengarkan bersama-sama. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. Baik. Sini walaupun jahannamu, tapi bila waqaf dia mim itu diberikan tanda mati
mendatang. Boleh? Faham? Sebelum kita nak bacakan ayat seterusnya, saya nak tanya feedback teman-teman dulu macam mana so far. Bolehkah boleh? Diharapkan boleh lah ya. Boleh ikut insya-Allah. Cuba praktiskan, cuba ingatkan. Yang penting syarat utama dia apa? Syarat utama dia teman-teman, walaupun sekuat mana kita berusaha, segigih mana kita belajar, kita tidak akan dapat menguasai pelajaran tersebut melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat saya, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkuatkan ingatan kita kepada pelajaran yang kita pelajari, supaya diberikan kita istiqamah dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan. Tidak ada satu pun yang berlaku di bumi ini, di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tidak ada sehelai daun pun yang gugur tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, banyak-banyakkan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dipermudahkan pelajaran, supaya dipermudahkan urusan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita nak sambung bacaan, tapi sebelum itu, sekali lagi, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, pakat-pakat ramai-ramai, kita tekan button share. InsyaAllah, tak kena bayar, tekan button share. Pahala pun dapat. Kawan-kawan kita dapat belajar, dapat manfaat, kita pun tumpang dapat pahala sama-sama, insyaAllah. Baik, kita nak teruskan. Sebelum itu boleh tak saya dapatkan thumbs up, insyaAllah ya. Kita teruskan bacaan ayatnya. Kita baca sampai di sini tadi, wabi'sal, kita akan sambung pada wabi'sal masir. Ya, wabi'sal masir. Ya, ra-nya itu dibacakan dengan nipis. Kemudian hum darajatun. Di sini izhar halqi. Izhar halqi. Sahabat-sahabat perhatikan. Tanwinnya dia ditulis macam nombor 69. Nanti mungkin ada sahabat-sahabat akan jumpa tanwin yang tulis macam 99. Itu hukumnya sama ada ikhfa hakiki ataupun idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Bergantung pada huruf yang datang. Tapi kalau yang tulis macam 69 begini, sama ada dia datang selepasnya salah satu daripada 6 huruf yang saya sebut tadi saja. Hamzah, ha, ain, ha, qain, kha. Ya? Jadi di sini datang huruf ain. Sempurnakan saja. Izhar maksudnya jelas. Nyatakan saja dengan jelas. Tun. Jangan panjang. Jangan tambah dengung. Jangan tambah harakat. Darajatun. Gitu saja. Terus masuk. Di sini ikhfa hakiki. 2 harakat. Indallah. Dan lafzu jalalah di sini dibaca tebal. Bila dipilih untuk waqaf, sama juga seperti saya beritahu tadi. Sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jangan kita berhenti dengan indallah. Itu salah. Mestilah indallah. Baru berhenti. Kemudian wallahu basiru. Di sini iqlab. Tanwin bertemu ba. Baik. Kalau tanwin pada hukum izhar dia tulis macam 69, tanwin di depan bagi hukum iqlab dia tulis satu dhammah ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Ini merupakan baris tanwin bagi hukum iqlab. Cara bacaannya sama juga. Bunyi nun ditukarkan kepada bunyi mim. Basirun jadi basirun. Tapi mim yang istimewa lah mim dia bibirnya hampir bersentuhan. Ru gitu saja, 2 harakat. Jangan kita bunyi mim yang macam mim dengung itu. Mim wajibul qunnah itu tak betul juga ya. Kalau kita baca wallahu basirum, itu tak betul. Jangan rem dengung kuat sangat. Di sini iqlab saja. Bima ya'malun. Kemudian walaqad diberikan pantulan kerana dal merupakan huruf qalqalah. Ingat salah satu daripada huruf 5 ba jim dal qaf ta. Kalau ada tanda mati di atasnya atau tanda sukun, dia kena berikan pantulan ataupun lantunan. Dipanggil hukum dia qalqalah. Walaqad man. Di sini didengungkan 2 harakat. Nallahu 'alal mu'minina nak ke iz jangan lambat. Ba'atha fihim. Ba'atha di hujung lidah.
fihim rasulam. Di sini dengungkan, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Tanwinnya tidak selari, bertemu mim. Rasulam min izhar halqi. Bunyi saja min, terus masuk ikhfa, nun mati dia tak ada tanda mati. Izhar, nun mati dia ada tanda mati. Nampak tak perbezaannya? Piramli kata siapa tak nampak? Nah ya. Orang Kedah kata kan. Jadi di sini kena baca min dua harakat. Ni jangan panjang, min tu jangan panjang. Tu baru panjang dua harakat. Fusihim, fusihim izhar syafawi. Terus masuk yatlu alaihim izhar syafawi. Ayatihi dibacakan dua harakat. Wa yuzakkihim izhar syafawi. Wa yu'allimuhumul kitab. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di sini sebab ada lagi sambungan bacaan ayatnya. Kita lihat di situ dulu ya. Sekejap lagi kita sambung balik. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Saya waqaf di sini, lan menjadi la. Mungkin nak bantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Ambil balik bila dah waqaf di situ di idh ba'atha fihim. Idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Sekali lagi, saya waqaf di situ untuk membantu teman-teman kita kerana kita menerima maklum balas ya, ada di kalangan kita yang mungkin ada penat dan sebagainya. Jadi memang tak boleh nak paksa-paksa lah ya. Sekurang-kurangnya mereka juga tahu bagaimana nak waqaf dan nak ibtidak balik. Ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Baik, so far macam mana? Okey. Harapnya okey ya. Harapnya boleh belajar sesuatu, boleh dapat sesuatu daripada perkongsian yang kita berikan. Baik, kita nak teruskan. Sebelum itu yang baru bersama dengan kita insya-Allah jangan lupa tekan button share, kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Baik, tadi saya waqaf di kitab gitu. Bila sahabat-sahabat waqaf di situ nak tidak balik di mana? Ibtidak balik daripada wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal ba nak ke wal jangan lambat. Wal waw baris atas naik terus di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Hank ha pedas. Hikmata wa in. Di sini ikhfa hakiki dua harakat. Kanu min. Di sini ikhfa hakiki dua harakat dibaca dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'ala. Jangan baca min, itu tak betul. Dia kena baca min qablu la fi dhalalim. Qab ada pantulan di sini qalqalah. Qablu la fi dhalalim. Dengungkan di sini dua harakat idgham bi gunnah. Mubin, dan nun diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Kita dengarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Alhamdulillah. Boleh kita teruskan. Baik, sebelum itu ramai-ramai sahabat-sahabat kita ni daripada mana ni? Daripada mana bersama dengan kita Diharapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat ya. Jangan lupa yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share. Terima kasih Syarifah Ifah, dia kata dia tekan dan share, dia kata alhamdulillah. Yang mana belum lagi share insya-Allah boleh tekan button share ya. Kita teruskan bacaannya. Awalam, dengungkan di sini wajibul gunnah dua harakat. Awalam ma
dibacakan 4 atau 5 harakat. Asabat, asabat, ada anginnya di situ, hamas. Kum, idgham mislain di sini dengungkan 2 harakat. Musibatun, bukan musi. Kalau baca musi jadi huruf sin, di sini huruf sad, baris bawah si. Musibatun, ikhfa 2 harakat. Qad, diberikan lantunan di sini qalqalah surah. Asab, asab, sekali lagi di sini qalqalah juga, ni qalqalah juga, ni pun qalqalah. Tum, idgham mislain, mim mati bertemu mim dengung 2 harakat. Kena disiplin ya. Semua yang saya bagi tahu ni sahabat-sahabat kena disiplin. Jangan langgar. Mis di hujung lidah. Fa si su, mis. Laiha qultum, izhar syafawi. Sempurnakan bunyi tum, kemudian terus an, dengungkan 2 harakat. Anna, baru betul. Kalau kita baca anna hadza, itu tak betul. Yang betulnya anna hadza, za di hujung lidah gitu ya. Kalau pilih untuk waqaf lah. Kalau pilih untuk sambung, dia sama juga 2 harakat. Hadza qul, terus masuk. Kalau nak wasal, kalau waqaf hadza, sama juga, mesti waqaf dengan 2 harakat. Tak boleh berhenti anna hadza, hadza. Tak betul. Likna hadza, baru berhenti. Kemudian qul huwa min, izhar halqi. Ikhfa hakiki 2 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Fusikum, izhar syafawi. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Cuba kita dengarkan sama-sama. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza, qul huwa min indi anfusikum, inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Okey. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan tadi, insya-Allah. Sekarang kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 158 sehingga 165. Jadi diharap sahabat-sahabat telah mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya tadi, insya-Allah. Yang mana yang nak minum air, silakan cepat-cepat minum air. Yang mana nak betulkan kedudukan, insya-Allah kita betulkan kedudukan. Kita nak baca sama-sama sekarang ini. Dan juga seperti mana saya beritahu tadi, jika ada di kalangan teman-teman yang merasakan perkongsian saya tadi itu terlalu banyak untuk diingat, jangan bimbang, ada caranya untuk sahabat-sahabat belajar balik makhraj huruf satu persatu, belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu beserta contoh yang kita berikan. Kami nak berikan kepada sahabat-sahabat yang berhajat untuk memperbaiki daripada asas, sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid. Kita berikan 2 buah buku. Bagaimana untuk mendapatkan buku tersebut? InsyaAllah jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir kita baca ini. Kemudian saya beritahu bagaimana nak dapatkan. Kita baca dahulu di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala imuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Semoga perkongsian saya ini sahabat-sahabat dapat manfaat dan juga yang paling penting, semoga Allah terima segala usaha yang kita lakukan. Apa gunanya kehidupan dan amalan ibadah yang kita lakukan jika tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan bermunajat supaya Allah berikan kita keikhlasan, Allah berikan kita kekuatan ingatan untuk mengingati pelajaran. Bagi teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa sambungannya insya-Allah esok hari seperti biasa kita ada live pukul 7 pagi, pukul 3 petang dan juga pukul 10 malam. Sahabat-sahabat insya-Allah boleh like page Fatihah dan ikuti pelajarannya sehingga kita khatam bersama-sama insya-Allah. Doakan Allah panjangkan umur kita semua untuk kita sama-sama selesai ya membacanya. Dan juga seperti mana yang saya kongsikan di awal tadi, jika ada teman-teman yang merasakan perkongsian ini terlalu banyak untuk dihadamkan, jangan bimbang insya-Allah. Sahabat-sahabat boleh join kita jadi ahli cepat Quran. Kita akan kirimkan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid. Ini bukan e-book. Kita berikan 2 buah buku secara fizikalnya, kita akan hantarkan ke rumah anda.
Bukan saja dapat buku, kita juga bagi rakaman kedua-dua buah buku ini yang telah kita rakamkan. Ada hampir 200 video pengajian di dalam buku asas dan juga buku tajwid kita akan berikan, dan rakamannya itu boleh diakses melalui dua tempat. Pertamanya melalui melalui aplikasi Cepat Quran, dan juga melalui kita punya Facebook close group yang kita berikan kepada sahabat-sahabat yang menjadi ahli. Jadi bagi yang berhajat untuk mendapatkan kedua buah buku ini dan juga rakamannya yang dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook close group Cepat Quran. InsyaAllah appnya boleh di-download di App Store ataupun Google Play, dan rakaman pelajarannya juga ada kita masukkan. Jadi ada dua tempat sahabat-sahabat boleh rujuk, sama ada melalui app ataupun melalui Facebook close group Cepat Quran. Selain daripada itu, mereka yang menjadi ahli, kita akan masukkan, insya-Allah kita akan masukkan mereka di dalam grup Telegram kita kalau sahabat-sahabat ada soalan nak tanya, insya-Allah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada ada ahli Cepat Quran yang sebelum ini yang mencadangkan untuk kita tubuhkan satu kumpulan Telegram bagi mereka yang menjadi ahli. Jadi insya-Allah kita akan masukkan mereka yang menjadi ahli ke dalam grup Telegram tersebut. Sahabat-sahabat boleh bertanya dengan kita, insya-Allah, jika ada sebarang soalan, sebarang cadangan dan sebagainya. Selain daripada itu, kita berikan juga rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk. Jadi insya-Allah banyaklah keistimewaan. Kalau saya nak cerita satu-satunya terlalu banyak. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak dapatkan keseluruhan apa yang saya bagi tahu tadi, dan ada banyak lagi yang saya belum bagi tahu, komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran, insya-Allah nanti admin kami akan explainkan bagaimana untuk mendaftar, ya. Jangan bimbang, tidak ada yuran tahunan ataupun yuran bulanan yang kami kenakan. Jangan duk pening-pening duk fikir nanti nak kena bayar setiap bulan, tidak. Yuran keahliannya hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Insya-Allah sangat-sangat berbaloi untuk kita punya bukan saja kebaikan kita di dunia, malahan untuk kebaikan kita di akhirat. Yuran keahliannya itu sebenarnya bukanlah nilai ilmu tersebut. Itu hanyalah nilai buku, nilai masa yang kita berikan, dan sebenarnya lebih lagi sebenarnya untuk menyiapkan keseluruhan sahabat-sahabat akan dapat 800 video pengajian itu. Saya dari segi waktu rakaman saya hampir lebih daripada 1000 jam rakaman. Itu belum lagi preparation untuk rakaman. Sebenarnya lebih sangat bernilai daripada kita letakkan yuran itu. Sebenarnya nilai ilmu yang sahabat-sahabat akan terima itu sebenarnya hanya Allah yang maha mengetahuinya. Jadi apa tunggu lagi? Marilah sekali lagi saya nak mengajak teman-teman yang mana yang berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran secara serius, untuk bersama-sama dengan kami menjadi ahli Cepat Quran, boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat insya-Allah boleh terus daftar di www.cepatquran.com. Saya ulang sekali lagi, www.cepatquran.com. Dan juga saya nak maklumkan, insya-Allah pada minggu ini, ya, kita dah masuk bulan Julai, insya-Allah. Mana-mana yang nak belajar pengajian Al-Quran di pusat pengajian kita. Ini saya nak cerita di pusat pengajian tadi selesai, ya. Bagi mereka yang berhajat walaupun di mana saja berada. Sekarang saya nak masuk tentang yang mana yang nak belajar di pusat pengajian kita. InsyaAllah bulan 7 ini kita ada satu kelas pengambilan baharu, belajar daripada asas. Kita berikan kelas sebulan secara percuma. Ada lagi 5 saja tempat kekosongan bagi sahabat-sahabat yang berhajat. InsyaAllah nak datang seorang pun boleh, nak datang dengan pasangan pun boleh, nak datang dengan kawan-kawan boleh. Tapi kena bagi tahu dululah. WhatsApp kami itu nombornya yang tertera. WhatsApp kami bagi tahu insyaAllah nak datang berapa orang. Kami akan tentukan kelas yang sesuai dengan sahabat-sahabat. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Sebelum kita berakhir, jangan lupa insyaAllah sambungan bacaan ayatnya esok hari. Dan jangan lupa tekan button share dulu sebelum kita berakhir. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap dan salah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid.
Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, dan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.